Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a ilal huda, ad-dalalah alal khair, ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawbihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari bersama-sama kita merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian kenikmatan kepada kita semua. Rezeki yang mana Allah berikan kepada kita sentiasalah sebagai hamba untuk tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang mana Allah berikan kita ini adalah satu rezeki yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai, iaitu dapat menghadiri ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahawasanya pada waktu COVID-19 ini bermacam-macam dugaan, bermacam-macam rintangan, bermacam-macam musibah yang tertimpa pada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ingin melakukan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkahwin, pun bermacam-macam terjadi. Kita tahu bahawasanya pada waktu PKP yang kedua, kahwin terpaksa ditunda. Allah, termasuk diri saya juga, ditundakan pada waktu mana elok-elok 30 jadi 12. Elok-elok dah berseri jadi muram. Hati menangis, Allah, bila nak nikah ni? Masya Allah. Rupa-rupanya pada waktu ketika menikah ni rasa dia lain sikit, no? Oh, amalan dah jadi. Allah, kejut isteri, jom tahajud sayang. Sayang pun gerakkan suami untuk tahajud. Itulah kuasanya, iaitu apa dia, ketika waktu menikah saling-saling untuk melakukan satu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu darah saya manis. Sebelum ni saya bujang kan, manis lah kau. Dan ni ketika waktu rasa darah pahit pula dah. Tak maaf no, gurau-gurau lah. Kini lah, asyik kedah. Suara saya, bahasa saya, logat saya sebulan ni utara belaka dah. Tak maaf, asal saya Kelantan, tak boleh nak tukar. Start ceramah Kedah, start ceramah Pening. Bila nak tukar Kelantan tak tahu bila. Pergi Kelantan, berubah tu. Okeylah, baik. Jadi sentiasalah sebagai orang mukmin untuk sentiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah, Alhamdulillah. Dan jangan lupa selawat salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, serta para sahabat, para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh muslimin dan muslimat. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa limpahkan kita kurniaan, iaitu keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, mari kita istiqamah kita punya niat, kita punya amalan untuk sentiasa mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Baiklah, sebelum kita ingin mula pengajian kita kena tahu kita nak ngaji kitab apa, iaitu kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah
karangan daripada Tuan Guru Haji Said bin Haji Ibrahim, bekas Mufti Negeri Sabah yang wafat pada tahun 2001. Kita dah masuk fasal yang kedua. Fasal yang pertama kita dah habis dan hari ini kita masuk fasal yang kedua. Sebelum kita nak mulakan, eloklah kita sama-sama sampaikan Al-Fatihah kepada pengarang kitab dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyatihi wa zawjatihi wa sahabatihi wa sahibil kitab birahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Amin. Fasal yang kedua, pengenalan akidah atau tauhid dan keistimewaannya. Fasal yang kedua, pengenalan akidah, tauhid dan keistimewaannya. Pengertian akidah atau tauhid. Akidah atau tauhid ini sama. Nanti kita akan dapat tahu apakah betul-betul sama. Pengertian akidah atau tauhid dan keistimewaannya. Akidah atau tauhid mempunyai pengertian yang sama. Akidah atau tauhid mempunyai pengertian yang sama. Jadi akidah dan tauhid pengertian itu sama. Apa tak kat sini boleh dikatakan selain daripada nama ni, maksud saya apa dia? Iaitu akidah dengan tauhid kan sama. Ada tak sama lagi dengan akidah dan tauhid ni? Ada. Usuluddin sama. Kalam sama. Fiqhul akbar pun sama. Jadi ada 5 nama bagi iaitu ilmu tauhid. Okey, ilmu akidah. Saya ulang balik. Jadi kalau kita dekat sini kita dengar tadi apa dia? Ilmu akidah dan ilmu tauhid pengertiannya sama. Tapi ada lagi yang sama. Bukan 2 ni sahaja. Ada lagi yang sama. Apa dia? Kalam, usuluddin, fiqhul akbar. Jadi berapa? Saya ulang balik. Akidah, tauhid, kalam, usuluddin, fiqhul akbar. Ada 5 nama bagi ilmu iaitu ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Jadi kalau kita nak tengoklah mengenai tentang nama ni, rupa-rupanya tauhid ada banyak nama. Jadi kalau sikit orang kata ilmu kalam tu sama tak ilmu tauhid? Ya, sama. Terus kemudian ilmu kalam sama tak dengan usuluddin? Ya, sama. Ilmu tauhid sama tak ilmu kalam? Ya, sama. Tapi dia punya penjelasan tu berbeza-beza nanti. Kita akan dapat tahu lah macam mana. Dan saya tak berapa nak ingat, sebelum-sebelumnya ada tak saya sentuh bab tentang mabadi' asyarah. Mabadi' asyarah ni apa arti dia? Mabadi' asyarah artinya adalah yang mana sekiranya kita nak mula satu pengajian fan ilmu ataupun jenis ilmu, macam contoh ilmu tauhid, dia dipanggil mabadi' asyarah. Mabadi' asyarah tu apa? Iaitu untuk pengenalan tentang ilmu sesuatu tu. Setiap ilmu ada mabadi'nya sendiri. Saya ulang balik. Setiap ilmu ada mabadi'nya sendiri dan mabadi'nya ada 10. Jadi kalau kita nak belajar satu ilmu, dia ada satu syarat. Syarat dia belajar tentang iaitu mabadi'. Yang mabadi' itu apa dia? Maksud dia iaitu awal-awal, permulaan. Pada waktu nak start tu dia kena ada belajar 10 ni. Saya tak ingat saya dah syarah tu bermula. Ada satu syair daripada ulama-ulama yang mana katakan bahawasanya apa dia satu syair tersebut, inna mabadi' kulli fanin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fatlu, sampailah akhir tu. Jadi ada 10 hal yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu sebelum nak belajar ni. Yang pertama, definisi dia. Definisi ilmu yang tuan-puan nak belajar tu apa. Yang kedua, tak tahu tak? Okey, kita bagi tahu secara imbas saja. Yang kedua iaitu pokok pembahasan ilmu tersebut. Yang ketiga iaitu apa dia? Iaitu dia punya keutamaan dia. Yang keempat iaitu tuan-puan kena tahu
apa keistimewaan dia ataupun apa dia punya keluarbiasaan dia. Dan yang kelima iaitu hasil apa yang tuan-tuan belajar di dalam satu ilmu tersebut. Yang keenam, tuan-tuan kena tahu apa nama ilmu tersebut. Macam tadi dah, kita dah sentuh dah tadi, ada 5 rupanya ilmu tauhid ni, dia punya nama. Terus yang kemudian, yang keenam iaitu berkaitan masalah-masalah ilmu yang mana kita nak pelajari ni. Oh ya ke? Kita ulang balik Yang pertama, laju sangat lah, kita slow-slow. Yang pertama adalah mengenai tentang definisi. Definisi ilmu yang kita nak pelajari ni. Jadi kalau sekiranya tauhid, ilmu tauhid lah. Yang kedua adalah iaitu pokok pembahasan. Pokok pembahasan ni artinya adalah iaitu apa yang utama ilmu tauhid ni nak ajar, nak beritahu pada kita ni. Yang ketiga adalah iaitu apa tadi? Keutamaannya. Keutamaannya. Yang keempat adalah keistimewaan tu. Yang kelima adalah samarah. Samarah ni artinya adalah iaitu hasil ataupun buah daripada ilmu tauhid yang kita pelajari ni. Yang keenam, Allahumma salli ala Muhammad, nama ilmu tersebut. Yang ketujuh adalah masalah ilmu tauhid ni lah, apa yang kita nak belajar ni. Yang ke-8 iaitu hukum hakam mempelajari ilmu tauhid. Yang ke-9, yang ke-10, minta maaf saya lupa, tak masuk lah ilham. Nanti saya refresh balik, nanti bulan depan saya datang sini balik, saya bagi tahu insya-Allah. Dia tak tiba-tiba. Okey, baik. Jadi kita sekali imbah mengenai tentang hal mabadi' ni, iaitu setiap orang nak ngaji, orang nak belajar, maka dia kena pelajari iaitu tentang 10 hal tadi itu. Jadi nama ilmu tauhid tadi kita dah tahu dah. Tauhid, kalam, usuluddin, akidah, dan lagi satu fiqhul akbar. Fiqhul akbar ni siapa yang bagi nama? Iaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lah yang pengasas kalimat ataupun pengasas fiqhul akbar tersebut tu. Yang lain tu ada dia punya nombor 9 pengasas. Ataupun boleh katakan apa nama dia, pengasas dia juga, sebab ada satu ilmu tu dia ada pengasas dia. Pencetus. Pencetus, bukan pencetus ummah. Ini pencetus ilmu tauhid ni. Nombor 10 tak masuk lagi. Nanti tiba-tiba dia akan datang insya-Allah. Okey, terus kemudian apa dia? Yang mana ilmu tauhid ni tuan-tuan dan puan-puan kena tahu bahawasanya tadi yang 10 hal tadi lah, apa definisi dia, apa keistimewaan dia, apa fadilah dia, dan pelbagai lagi. Okey, baik. Barulah kita baru masuk kitab apa yang kita nak pelajari. Mungkin kita terlupa kot, ataupun kita kena ulang kaji balik, murajaah balik, dan pelbagai lagi lah. Okey, kita teruskan. Akidah tauhid mempunyai pengertian yang sama, iaitu ilmu yang menyelidiki dan memeriksa kepercayaan. Ini pokok dia. Iaitu apa dia? Ilmu tauhid mempelajari tentang kepercayaan. Okey, i'tiqad, ikatan kita kepada siapa? Iaitu berkaitan tentang ketuhanan. Jadi kepercayaan kepada Tuhan, kemudian kerasulan dan sam'iyat. Iaitu apa dia? Apa yang bermaksud sam'iyat? Iaitu benda yang ghaib yang kita hanya dengar pada Al-Quran dan hadis. Itu sam'iyat. Jadi kita akan belajar iaitu tentang hal 3 ni. Tapi ada banyak lagi lah. Okey, yang mana kita belajar ni dengan dalil yakiniyah, yang mana disyarahkan ulama, iaitu dalil mutlak. Terus kemudian kita akan belajar iaitu tentang dalil akliyah dan juga nakliyah. Okey, baik. Saya ulang balik mengenai tentang hal yang mana akidah dan tauhid adalah kita akan pelajari iaitu tentang kepercayaan kepada ketuhanan, kerasulan dan juga sam'iyat dengan dalil. Kita tak belajar iaitu dengan sambil lewa saja, saja je nak ambil tuntang-tuntang. Tak. Kita ambil dalil yang disandarkan dengan apa? Yakiniyah,
akliyah dan naqliyah. Apa itu yakiniyah? Iaitu dalil yang mutlak. Okey, dalil yang mutlak ni macam mana? Nanti akan disyarahkan satu persatu. Kemudian dalil akliyah berkaitan tentang akal, logik, mantik. Yang kalau kita nak bagi perumpamaan, bagi contoh, apa dia? Macam keseharian kita ni. Pada waktu subuh akan berganti pada waktu duha, berganti pada siang dan pelbagai lagi. Dan sampailah pada waktu malam. Siapakah yang mengaturkan tu? Mestilah ada sesuatu yang mengaturkan. Siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah fikiran logik kita. Terus kemudian kita bagi contoh yang paling mudah lah, kereta. Macam mana kereta boleh terwujud? Mesti ada sebab kereta boleh terwujud tu. Ada tayar dia, ada enjin dia, ada dia punya apa? Dia punya pintu dia, dan ada yang membuatnya. Siapa pembuat dia? Tukang kereta ke, kilang ke, ikut gila. Poin dia ada yang mana buat benda tu. Begitulah juga, iaitu muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan pelbagai lagi. Yang siapa yang menciptakan itu bukan semula jadi, bukan tiba-tiba wujud. Tak, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang wujudkan. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang timbulkan. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang atur, yang takbir, yang urus. Allah. Ini kena pahat dalam hati. Lah ni pelbagai lagi lah ajaran-ajaran. Sebelum ni saya cerita tentang Qadir ni. Sekarang apa dia? Iaitu yang mana ajaran Asmaul Husna. Kemudian akhirnya bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ada lagi Ibu Yati. Apa lagi? Macam-macam lagi. Maka dengan tu tuan-tuan dan puan-puan, pahatkanlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang betul-betul, insya-Allah. Jadi akliyah tadi kita dah bahas dah. Kemudian apa dia? Lagi satu dalil, naqliyah, iaitu dalil daripada Al-Quran dan hadis. Kalau kita nak ceritakan naqliyah ni panjang. Saya ambil simple sahaja. Betapa dahsyatnya lah kalau kita nak tahu tentang sebuah kisah ataupun sirah daripada Nabi Muhammad SAW pergi ke mana, iaitu Isra' dan Mi'raj. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan fikir mengenai tentang cerita sirah Nabi Muhammad SAW, tak tercapai akal, tak terima akal. Dan kita tahu bahawasanya pada waktu sebelum subuh Nabi SAW dah pergi bermusafir Isra' Mi'raj. Dan kalau sekiranya kita nak kira hitung daripada Mekah nak pergi ke Palestin tu, jauh pun. Dan kemudian apa lagi? Yang mana Nabi SAW tambah lagi pergi ke mana? Jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pergi ke langit satu, langit ke satu langit itu bukan sekejap, lama. Kalau kita nak tengok dalam kitab, ada syarah tentang hal satu lapis ke satu lapis itu bukan sehari, tak. 500 tahun. Jadi akhirnya tak terima akal lah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW nak ceritakan tentang hal ini. Nabi SAW nak ceritakan tentang hal ini sebab apa? Sebab Allah suruh. Allah suruh. Ketika waktu peristiwa ni terjadi, Nabi Muhammad SAW pergi ke satu rumah. Rumah ibu saudara Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW gelisah lah. Nak buat macam mana ni? Nak buat apa ni? Aku nak beritahu kat orang ni. Dan dia mengadu pada ibu saudara dia. Wahai ibu saudaraku, aku nak ceritakan tentang kisah ni kepada seluruh yang mana ada penduduk dekat sini. Semualah, orang kampung lah. Apa yang ibu saudara kata? Jangan, nanti orang kata kau ni gila Muhammad. Tak payah. Nabi Muhammad SAW tak pati. Dia pergi jumpa Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW pergi jumpa Abu Jahal, cakap dengan Abu Jahal. Abu Jahal iya-iyakan. Padahal Abu Jahal ada satu agenda. Dia nak buat apa? Supaya orang kata kepada Nabi Muhammad SAW penipu, pembohong dan gila. Itu tujuan Abu Jahal. Betapa jahatnya niatnya, iaitu Abu Jahal. Ketika waktu Nabi SAW mengadu pada Abu Jahal, okey, boleh. Dan aku nak bagi kau satu tempat yang paling cantik, yang paling bagus. Dan kalau sekiranya kita tengok dalam rujukan kitab-kitab yang mana tempat Nabi SAW nak bagi tahu tentang Isra' Mi'raj tu, tempat dia bukan tempat biasa tuan-tuan. Tempat dia tempat mahal. Dan yang mana boleh masuk tu hanya orang kaya-kaya. Sebenarnya lah. Tapi Abu Jahal buat satu program tu nak bagi tahu tentang hal Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW tu.
Dan apa yang terjadi, semua datang dan Nabi SAW ceritakan. Nabi SAW ceritakan hanya mukaddimah sahaja. Yang mana Nabi SAW ceritakan, pada waktu sebelum subuh aku pergi ke Palestin dengan begitu pantasnya. Kan Nabi SAW cerita, orang tengok kanan kiri, betul ke dia cerita tu? Betul ke? Dan pada waktu itu ada dah orang yang mana mengaku bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Maksudnya dah beriman dah. Ada sebahagian yang dengar tu adalah orang yang beriman kepada Rasulullah dan juga beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ragu, masih lagi boleh dikatakan tak percaya apa yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Yang mana pada waktu itu banyak lagi masih belum percaya. Boleh dikatakan berapa persen? 99% tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu sahaja yang percaya kepada Nabi Muhammad pada waktu itu. Dia berdiri. Wahai Nabi Muhammad, semua yang kau katakan daripada awal sampai akhir, aku percaya, tanpa ada satu pun kalimat aku tak percaya. Kau katakan macam mana pun dan bagaimanapun, aku percaya. Hatta kau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku percaya. Dan siapakah ia? Iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah, iman dia betul-betul hakiki. Kita kalau letak kat situ, kemungkinan, minta maaf saya kata, termasuk diri saya pun teragu-agu juga. Tengok betapa perlu ditahankan iman kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab akhir zaman makin banyak peristiwa. Tuan-tuan dan puan-puan, pada waktu ketika saya balik daripada Penang nak pergi ke KL, saya pergi naik ATS dan saya duduk bersebelahan dengan seorang iaitu boleh dikatakan pegawai JKM. Pegawai JKM ni dia boleh dikatakan kebajikan lah kan. Dia jaga macam-macam jenis. Tapi yang pegawai JKM ni dia jaga iaitu sekolah bakti, tunah bakti lah, jaga perempuan-perempuan yang underage, yang mana underage tersebut iaitu mengandung. Maksudnya 18 tahun ke bawah mengandung. Dan saya tanya kepada perempuan tersebut, yang pada pegawai tersebut, banyak tak yang sekolah yang ada duduk kat situ? Dia kata, Ustaz, banyak sangat. Ya ke? Banyak. Betul Ustaz, banyak. Setiap tahun akan ada dan terus ada dan terus ada. Allah, tengok, makin lama zina makin berluasa. Dan ahli dalam bidang dia internet yang mana mencari tentang hal tengok cerita porno, betapa banyaknya orang tengok cerita porno ni. Dan kalau kita kira-kira siapa yang paling banyak, minta maaf saya kata, iaitu wanita. Dan siapa golongan tersebut? Iaitu remaja. Allah, remaja tuan-tuan dan puan-puan. Dan ketika waktu saya tanya tersebut tu, saya tak tahu rupanya banyak. Memang terkejut, memang rasa shock. Banyak tuan-tuan. Dan saya tanya kenapa yang mana laki-laki tu tak kahwin terus je. Sebab laki-laki tu lari. Kalau dia buat report polis, baru boleh tangkap dan terus kahwinkan. Tu tak apa. Poin dia kena report. Kalau sekiranya, saya minta maaf saya katakan, yang mana kemungkinan ada siapa-siapa sahaja hamba Allah telah melakukan hal begitu, bagi tahu kepada polis dan polis akan tanggungjawab, tangkap dan nikahkan. Itu lebih selamat dan itu lebih mudah. Tertanya kemungkinan di antara kita katakan anak tu nak cari macam mana? Anak tu kemungkinan akan diletakkan pada keluarga angkat atau diri sendiri akan jaga. Allahuakbar, tergantung pada orang tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana makin lama makin hebat dunia ni, makin tenat dunia ni, makin sakit tu dunia ni. Kalau kita dengar bahasa moden sekarang ni, selamat pagi dunia tipu-tipu. Itu bahasa moden lah. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok anak-anak dan perempuan lah, anak-anak laki-laki dan perempuan dah tahu dah tentang lagu DJ dan macam-macam lagu. Saya pernah katakan dalam beberapa bulan lepas tentang lagu DJ DJ hal tentang iaitu lesbian. Tapi ada lagi baru, sehingga letakkan di dalam TikTok dan orang tengok dan pandang. TikTok ni tak semestinya 100% jahat tak. Sebab yang mana sekarang TikTok ni dah alhamdulillah para ustaz, para ustazah dan juga para agamawan telah masuk dalam TikTok dan bagi tahu ceramah. Alhamdulillah, ada yang berubah dan ada yang
iaitu bertukarlah, berhijrahlah dan pelbagai lagi. Dan kita, minta maaf saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan, perlu juga perhatikan anak-anak, walaupun anak-anak ni dia dah boleh dikatakan remaja dan pelbagai lagi, sebab risau dan takut. Baik, jadi itulah mengenai tadi tentang apa, iaitu yakiniyah, akliyah dan nakliyah. Baik. Terus kemudian yakiniyah, akliyah dan nakliyah yang boleh menghilangkan semua keraguan yang ada di dalam hati seorang manusia. Jadi apa dia? Iaitu menghilangkan keraguan hati pada manusia yang mana mengatakan bahawasanya iaitu tentang ketuhanan. Okey, baik, ada orang tanya apa itu tauhid? Okey, apa itu tauhid? Tauhid itu adalah yang mana satu ilmu yang mempelajari tentang keesaan. Belajar tentang Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu ahad. Itu dia punya poin dia lah. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan fokus betul-betul belajar tentang ketuhanan sebenarnya, tentang sifat wajib Allah, tentang sifat iaitu mustahil dan pelbagai lagi lah. Baik. Akidah tauhid adalah suatu ilmu yang mendedahkan kebatilan, mendedahkan kebatilan, keraguan dan pendustaan orang-orang musyrikin. Okey, jadi dia akan elakkan kita supaya kita tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Keraguan dan pendustaan orang-orang musyrikin terhadap orang-orang yang beriman, yang mempercayai Allah, Rasul-Rasul, kitab-kitab Allah, hari akhirat, qada dan qadar. Jadi kita akan lepas untuk daripada kesyirikan dan kebatilan tersebut tadi, itulah iaitu sifat-sifat rukun-rukun iman, minta maaf, yang tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya berkaitan tadi itu ada hadisnya, yang mana diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerupai seorang Arab. Yang mana kita tahu hadis ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang kedua. Kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar hadis itu. Apa dia hadis tersebut? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mengenai tentang iman melalui sabdanya. Apa dia? Antu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang bermaksud beriman dengan Allah. Kan ada orang Arab tu tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang hal apa yang orang Arab tu bertanya, dan orang Arab tu sebenarnya adalah Jibril alaihissalam. Okey, yang mana orang Arab tu tanya apa dia? Yang mana Jibril alaihissalam tu tanya tentang iman, tentang rukun-rukun iman. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu? Iaitu tentang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang iaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang apa? Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat dan qada dan qadar. Itu yang mana dijadikan rukun kepada iman. Maksudnya setiap orang mukmin kenalah mempercayai pada semua enam ni. Yang mana dasarnya, sandarannya daripada iaitu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enam ni iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah perlu pegang betul-betul, perlu tekan betul-betul, perlu percaya betul-betul. Kalau sekiranya salah satu daripada enam ni kita tak yakin, kita tak percaya, maka ketahuilah kita masih belum beriman dengan sejati. Kita masih belum beriman dengan hakiki. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kenalah iman dengan betul-betul iman pada enam ini yang mana telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia katakan bahawasanya dia beriman pada iaitu Allah, Rasul, kitab
dan lain-lain tu, tapi satu sahaja, iaitu hari akhirat, maka dia ditolak, betul-betul ditolak, bahkan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia masuk Islam, kemudian dia tidak percaya salah satu ni, maka dia digelar murtad, dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk azab dia, untuk seksa dia. Sebab yang mana orang tu kalau sekiranya bertaubat, dia akan dapat juga tetap, iaitu rahmat Allah dan berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang hal apa itu akidah dan apa itu tauhid, kita dah tahu dah yang mana sama, dan ia akan membahaskan tentang kepercayaan kepada Tuhan, Rasul, Sam'iyat dengan dalil yang yakiniyah, iaitu yang dalil mutlak daripada akal dan juga daripada iaitu hadis dan Al-Quran. Dan banyak sebenarnya kalau kita nak kaji betul-betul tentang hal rukun-rukun iman dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang tuan-tuan dan puan-puan, pelbagai yang mana para ulama menceritakan tentang fitan, iaitu zaman, iaitu hari kiamat itulah yang mana kita dah nak menghampiri. Kalau sekiranya kita tidak ada bekalan untuk ke akhirat, maka kita kemungkinan besar akan dapat satu azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama berpesan untuk menuju ke iaitu kematian kita ni, kita tak tahu bila kita nak mati ni. Dan pada zaman fasad ni tuan-tuan, apa yang perlu diperbanyakkan, apa yang perlu diistiqomahkan, apa perlu yang untuk kita selalu buat ni, iaitu ulama pesan kepada kita, iaitu selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta seringkah-ringkah selawat, yang mana telah diberikan satu ijazah daripada gurunda, katakan bahawasanya seringkah-ringkah selawat adalah Allahumma salli alaih. Itu adalah seringkah-ringkah selawat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita nak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlulah untuk banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta diam kita ni, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mana kalau sekiranya kita berselawat kepada baginda, ketahuilah syafaat akan diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang kita harapkan. Jadi untuk hal ini kita perlu tanamkan juga pada anak-anak. Pada anak-anak kita selalu berselawat kepada baginda. Yang mana banyak anak-anak kita dah sekarang mengidolakan artis-artis, mengidolakan iaitu pemain bola, yang mengidolakan bermacam-macam. Tapi ada seorang lelaki ini yang sentiasa doakan kepada kita, yang mana seorang lelaki ini sentiasa menangis kepada kita. Seorang lelaki ini selalu buat untuk kita supaya kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cari idea bagaimana kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mana juga seorang lelaki ini sentiasa doakan kepada kita supaya masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang lelaki inilah perlu ditinggikan oleh kita semua, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan berikan syafaat kepada kita di akhirat kelak, insya-Allah biiznillah. Baiklah tuan-tuan, kita teruskan yang mana iaitu akidah tauhid mempunyai peranan penting untuk menetapkan keimanan di dalam hati seseorang, serta yang meyakinkan wujud Allah, mentauhidkannya. Jadi ilmu tauhid dia pun berperanan untuk supaya kita tahu tentang keimanan kita, yang mana perlu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tuan-tuan akan tahu yang mana nanti ada satu topik, yang mana topik tersebut ada 3 tauhid, uluhiyah lah, rububiyah lah, asma' wal sifat. Nanti tuan-tuan kena tapih betul-betul, kena boleh dikatakan perhatikan betul-betul. Sebab sekarang ni yang mana akidah lain telah menukarkan, telah boleh dikatakan ejah dengan yang mana asalnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bertukar dengan akidah yang lain. Takut-takut nanti salah faham,
kita boleh menolak akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terima akidah yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala nanti kita akan ceritakan tentang hal tu dengan selengkapnya insya-Allah. Takut-takut nanti ketika yang mana satu hamba Allah menceritakan Tuhan itu ada tangan, Tuhan itu ada mata, Tuhan duduk dekat istiwa dia, tuan-tuan dan puan-puan boleh percaya begitu bulat-bulat saja. Itu tak. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita boleh, iaitu apa dia, mutasyabihatkan tu ayat mutasyabihat kita boleh kaji betul-betul. Kenapa ayat itu ditimbulkan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala firman dengan ayat tersebut? Dia punya topik tu. Maka tuan-tuan dan puan-puan perlu kaji betul-betul, perhati betul-betul, tapih betul-betul. Tak payah ambil bulat-bulat tu. Sebab itulah kita perlu ambil guru, yang mana guru tu adalah guru yang boleh dikatakan betul-betul guru lah, bukan guru yang mana guru instan dan pelbagai lagi. Dan hatta diri saya sendiri pun masih lagi belajar tuan-tuan, yang mana takut-takut ada kesalahan, takut-takut ada kesilapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman dan Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita insya-Allah biiznillah. Baik, sambung. Orang-orang yang beriman mempercayai dan meyakini wujud Allah dan mentauhidkannya, serta mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala bersifat kamalat, iaitu bersifat sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan. Allah Subhanahu wa taala bersifat iaitu sempurna, dan maha suci dari sifat kekurangan. Tak pernah ada kekurangan. Allah sempurna. Pegang tu, Allah sempurna. Akidah tauhid juga mempunyai keistimewaan yang unggul. Okey, ada satu karangan, satu kitab, iaitu kitab Tuhfatul Murid, yang mana bagi tahu tentang keistimewaan ilmu tauhid adalah iaitu semulia-mulianya ilmu. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling sangat mulia adalah ilmu tauhid. Tertanya, Al-Quran, hadis mulia tak? Mulia, tapi ada lebih mulia lagi, iaitu tauhid. Kalau kita dengar satu sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu tuan-tuan, semulia-mulia ilmu adalah ilmu tauhid. Terkadang kita pening dengan ilmu tauhid ni, macam mana sifat wajibnya, sifat mustahilnya. Sebab apa pening? Sebab kita masih belum tahu kaedah yang betul. Kalau sekiranya kaedah yang betul tu dapat dah, insya-Allah kita faham dengan mudah tentang apa itu sifat wajib Allah, mustahil Allah dan harusnya Allah, dan pelbagai lagi lah. InsyaAllah kalau sekiranya Allah berikan kesempatan, kita boleh terangkan satu persatu. Tak ada papan tulis. Next time. Okay, baik, insyaAllah. Next time kita bagi clear, insyaAllah. Bismillah. Akidah tauhid juga mempunyai keistimewaan yang unggul kerana di dalam akidah tauhid dibahaskan masalah-masalah berkaitan tentang iman. Ini yang kita akan tahu tentang masalah tauhid ataupun akidah. Di mana masalah-masalah ini tidak dibahaskan secara khusus di dalam ilmu yang lain. Ilmu fiqh tak bahas tentang ilmu tauhid. Ilmu apa lagi? Tafsir dan pelbagai lagi itu tak bahas tentang tauhid, yang mana secara tauhid betul-betul tauhid. Boleh faham tak? Yang mana yang lain tu secara imbasan sahaja. Yang betul-betul untuk membahas tentang ilmu ketuhanan adalah ilmu tauhid. Itulah. Kecuali di dalam ilmu akidah dan tauhid. Tu. Maksud dia apa? Maksud dia ilmu lain tak. Ilmu akidah dan tauhid sahajalah yang menceritakan tentang hal tentang ketuhanan. Keistimewaan akidah atau tauhid yang membahaskan keimanan adalah terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 258, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan daripada Tuhannya. Dan di ilmu tauhid ini pun ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada diri kita. Jadi akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti akidah kita juga, yang mana kita anuti betul-betul. Jangan ada yang terpesong seperti mana akidah-akidah yang lain.
Kalau akidah-akidah yang lain bukanlah akidah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya? Iaitu apa dia? Daripada Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman. Okey, baik. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya kepada Tuhannya dan apa dia? Lain-lain jugalah. Ulang balik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman iaitu sama, iaitu percaya kepada Tuhan. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikatnya. Allah, malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya. Ini yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya. Jadi tak lepaslah daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu nak bagi tahu pada kita yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya kepada Allah, malaikat, rasul dan kitab. Nanti ada lagi iaitu hari akhirat dan juga hari qada dan qadar. Okey, baik. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang istimewa. Okey, ada nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan sedikit tambahan sebelum habis dah masa. Sikit. Okey, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kan kita tahu bahawasanya Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad ada mukjizat dah, ada keistimewaan dah. Kita tahu bahawasanya yang paling banyak mukjizat yang hebat, yang luar biasa kita dengar selalu tentang hal kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membezakan, membandingkan hebat Nabi Muhammad lagi daripada nabi-nabi yang lain. Rupa-rupanya Allah tegur, jangan membezakan. La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Tak boleh nak bezakan. Nabi Muhammad lebih hebat daripada Nabi Adam AS. Macam tu. Nabi Muhammad sikit dosa, Nabi Adam banyak dosa. Tak boleh. Tu Nabi Allah Subhanahu wa taala tegur pada kita jangan membeza-bezakan. Kalau sekiranya kita membeza-bezakan, apa hukum dia? Hukum dia haram. Okey? Boleh tak keluar daripada agama Islam? Ini ulama bahas, ulama tauhid kata kalau membezakan sampai menghina nabi yang lain, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Maka dengan tu jangan sentuhlah bab hal ni, iaitu perbezaan nabi ni dengan nabi tu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama tauhid ada bahagian juga yang mana kalau sekiranya ucap juga, maka ketahuilah hukum dia tak sampai jadi haram, hanya makruh sahaja. Tapi saya mengambil satu pendapat yang syadid, kita nak elak lah, tak payah nak banding-bandingkan. Nabi tu A yang hebat, Nabi tu B yang luar biasa, tak payah. Poin dia, semua Nabi hebat, semua Nabi luar biasa, semua Nabi istimewa, ada mukjizat yang tersendiri. Dan kita perlulah yakin hal tersebut. Okey, dan kita habiskan dia. Kami dengar dan kami taat, kami pohonkan keampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Kalau kita baca tahlil, kita ada ni ayat ni kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah makna daripada ayat yang mana kita selalu baca tahlil amanna rasulil bima sampailah akhir ayat. Itu saja yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf ada sedikit nervous, tergagap dan pelbagai lagi. Kalau sekiranya ada kekurangan dan kelemahan, mohon diampunkan. Dan terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan atas perhatiannya, dan juga terima kasih kepada pihak surau atas jemputannya. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan berjumpa lagi dan kita akan terangkan tentang hal iaitu sifat Allah dan pelbagai lagi insya-Allah. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana bi futul 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.